antara paparan menarik hari ini. Veteran UMNO berang Anwar Teguh, mana peranan Majlis Kerja Tertinggi Parti? Tiada sebab GRS GPS tukar sokongan komitmen kepada Perdana Menteri. Ucapan Hari Krismas, kalau orang lain ucap kafir, tapi bila PAS ucap ianya Islam. SPRM siasat daim atas dakwaan rasuah pengubahan wang haram. Komitmen tinggi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memenuhi Perjanjian Malaysia 1963 memastikan pentadbiran kerajaan perpaduan mampu bertahan hingga habis penggal PRU15, kata penganalisis. Fellow Majlis Profesor Negara, Jeniri Amir berkata, kepimpinan Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah tidak mempunyai sebab untuk meninggalkan kerajaan perpaduan dan menyokong gabungan lain untuk menubuhkan kerajaan. Katanya dalam tempoh singkat 1 tahun, banyak yang direalisasikan. Itu buktikan komitmen dan keikhlasan Perdana Menteri ke-10 untuk tunaikan janji. Tiada sebab untuk mereka bertukar pendirian. Saya percaya mereka akan terus menyokong kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri hingga pilihan raya umum akan datang. Beliau mengulas kenyataan Anwar yang mengatakan terdapat cubaan pihak tertentu meminta GPS meninggalkan gabungan kerajaan perpaduan namun ditolak oleh Premier Sarawak Abang Johari Openg. Katanya tidak ada sebab untuk GPS atau Abang Johari beralih sokongan. Saya kira kerana di bawah kepimpinan Perdana Menteri, kerajaan perpaduan jelas buktikan komitmen untuk penuhi MA63. Tambahnya, rakyat dua negeri itu juga tidak selari dengan ideologi pembangkang seperti PAS, maka menyukakan kerjasama. Katanya kalau dibandingkan di pihak Perserikatan Nasional itu juga jadi salah satu faktor. Dalam konteks sekarang dengan pendirian PAS dilihat ekstrim oleh penduduk Sabah dan Sarawak, ini tidak serasi dengan ideologi dan perjuangan GPS dan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak keseluruhannya. Yakinilah kerajaan ini tidak tumbang selagi GRS dan GPS menyokong kerajaan perpaduan. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Melaya pula berkata, pembangkang tidak lagi boleh menggunakan nama GPS dan GRS dalam usaha menebuk atap kerana pendirian mereka jelas bersama Anwar. Katanya kenyataan Abang Johari itu tutup terus pintu mana-mana pihak yang cuba untuk menggulingkan kerajaan perpaduan guna nama GPS untuk dapatkan sokongan. Ini mesej pembangkang yang cuba jual nama GPS dan GRS untuk mereka tumbangkan kerajaan. Ia dinoktakan secara tegas olehnya. Pembangkang sepatutnya sedar mesej Abang Johari dan Perdana Menteri ini dalam konteks cubaan tebuk atap. Mereka kena tunggu hingga PRU akan datang. Lebih-lebih lagi, Anwar juga berjaya menambah hati kepimpinan kedua-dua negeri melalui pelbagai program pembangunan untuk kemakmuran dan perkembangan ekonomi Sabah dan Sarawak. Katanya setakat ini layanan kerajaan perpaduan memuaskan hati pemimpin walaupun tidak 100% sempurna. Anwar berjaya melayan tuntutan sebaiknya dilakukan secara realistik berdasarkan ekonomi dan pembangunan negara. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu tidak mahu melayan syarat disyorkan Musyidul Ampas Datuk Hashim Jassin supaya parti itu meninggalkan DAP sebagai prasyarat untuk bekerjasama dengan PAS. Sebaliknya, beliau berkata keputusan untuk terus bekerjasama dengan DAP diambil dari ketetapan PAS sendiri iaitu pada 2008 dan 2013 merujuk kerjasama PAS, PKR dan DAP dalam pilihan raya umum ke-12 dan PRU ke-13. Kami ikut jejak langkah PAS bersama dengan DAP tahun 2008 dan 2013. Betul. Itu seruan biasa gitu. Seruan biasa yang kita tak mau layanlah seruan itu. Sebab PAS ini telah bekerjasama dan memuji DAP melambung ke langit 2008 dan 2013. Dalam pada itu, Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan makanan khususnya telur ayam dan padi akan mencukupi menjelang musim perayaan tahun depan. Veteran UMNO mempersoal peranan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dalam memberi penerangan mengenai hubungan antara parti dengan DAP sehingga menerima teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, dia mengambil maklum teguran Perdana Menteri supaya pemimpin parti itu kerap turun padang memberi penjelasan. Katanya, saya terkedu apabila PMX menasihati kepimpinan UMNO supaya turun padang bagi menjelaskan hubungan dengan DAP. Kenapa biarkan orang lain bersuara begitu? Di mana ahli MKT yang ramai itu, UMNO ada 191 bahagian. Tidak boleh ke setiap ahli MKT ditugaskan untuk menjadi abang angkat atau bapa angkat atau angkat kepada beberapa bahagian untuk turun padang bagi menerangkan kekeliruan tentang hubungan UMNO dan DAP. Perdana Menteri menasihati UMNO untuk kerap turun padang bertemu dengan ahli akar umbi dan rakyat untuk memberi penjelasan berkenaan beberapa isu yang membelenggu parti itu, terutama mengenai hubungan baik dengan DAP. Pengerusi PH itu berkata perkara itu perlu dilakukan jika UMNO mahu memulihkan parti yang kini dilihat sokongan yang diterimanya semakin merosot.
Sementara itu, Mustafa mengkritik ahli MKT yang dilihat lebih teruja untuk merobot tiket bertanding dalam pilihan raya berbanding bekerja bagi menarik sokongan rakyat kepada parti. Katanya, apakah mereka hanya mahu menjadi MKT sebagai tiket untuk bertanding dalam pilihan raya? Bila parti kalah, Presiden disalahkan. Suruh Presiden letak jawatan, konon Presiden yang bertanggungjawab. Sedangkan mereka tidak buat kerja. Masa semakin singkat, PRU16 akan diadakan dalam masa 3 hingga 4 tahun lagi. Cawangan dan bahagian masih lagi pensan akibat tumbukan PRU15 bila nak bangun. Mustafa menegaskan MKT UMNO kena bertindak mulai sekarang dan tidak guna hanya sekadar berkonvensyen. Pakatan Harapan perlu menubuhkan agensi media seperti Media Prima bagi menangani propaganda negatif terhadap gabungan itu, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Katanya dalam mesyuarat Majlis Pakatan Harapan, kita mesti usaha untuk tubuhkan satu syarikat media yang boleh menyaingi Media Prima. Mesti ada satu dasar yang international untuk nak bangunkan satu syarikat media macam Media Prima. Khalid berkata platform seumpama itu dapat membantu PH berdepan dengan seteru mereka atau golongan pelampau atau Khawarij merujuk kepada kelompok yang melabelkan orang Islam lain yang tidak berkongsi kefahaman yang sama dengan mereka sebagai sesat. SPRM mengesahkan penyitaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini berkaitan siasatannya atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu tetapi enggan memberi butiran lanjut mengenai kes tersebut. Katanya apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tidak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah apa yang berlaku dalam kes ini. Kami menggunakan kuasa diperuntuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan. SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan pencakar langit bernilai komersial tinggi milik keluarga Daim yang juga rakan rapat Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Channel News Asia, sumber berkata tindakan itu dibuat selepas Daim enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan aset kewangan kedua-dua dirinya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti gubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei menjadi transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat penyenaraian awam Renung Berhad dan Universiti Engineer Malaysia Berhad. Dalam laporan berasingan, SPRM juga sedang menyiasat aset lain yang berkaitan dengan Daim termasuk sebuah hotel dan institusi perbankan di luar negara. Agensi anti rasuah sedang meneliti perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Daim yang pernah menganggotai Majlis Penasihat Kerajaan PH pada 2018 dilaporkan enggan mengulas mengenai penyitaan Menara Ilham. Pada 2021, Daim menafikan terbabit dalam sebarang salah laku dan menegaskan dia telah menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan kaya lama sebelum memasuki politik. PAS mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada penganut Kristian. Setiausaha Agung Teuku Hassan berkata diharap sambutan tahun ini akan berjalan lancar dalam suasana selamat dan harmoni. Katanya kepelbagaian perayaan serta acara sambutan sama ada berasaskan agama atau budaya yang berjalan secara harmoni dan meriah dalam kalangan pelbagai kelompok rakyat di negara ini adalah manifestasi keunggulan sikap lunak, bertoleransi dan saling menghormati sesama kita yang kukuh terjalin sejak sekian lama. Sebagai sebuah parti Islam, PAS sentiasa meraihkan dan terbuka kepada kepelbagaian itu bukan sahaja sebagai ciri istimewa masyarakat kita, tetapi juga sebagai teras ajaran Islam itu sendiri yang menerima realitinya dalam ikatan keluarga besar kemanusiaan yang meliputi semua orang dan kelompok ras, budaya maupun agama secara sah dan terhormat. Beliau berkata toleransi bukan sahaja perlu dipertahankan daripada kecenderungan yang boleh melemahkan keunggulan sikap itu, malah perlu terus disuburkan. Katanya bahawa kepelbagaian yang wujud merupakan khazanah berharga masyarakat Malaysia yang menambah nilai kepada mutu kehidupan bersama kita.